Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa marhamna bil Quran wa ja'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-lail wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian? Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terus menyokong Tadabbur Center. Dan seperti biasa, kita meneruskan bedah buku ataupun kita namakan sebagai book review bersama Dream Team kita. Dan hari ini merupakan siri yang ke-6. Maksudnya setelah sebelum ini kita ada 5 buah buku yang telah kita bedah, yang telah kita gali, kita kaji untuk melihat apakah kandungan yang terdapat di dalamnya. Jadi Alhamdulillah pada malam ini kita akan bersiaran secara langsung di FB Tadabbur Center. Sebelum kita mulakan, saya mohon tuan-tuan dan puan sekalian boleh share, pakat-pakat kongsikan maklumat tentang program kita pada malam ini. Moga-moga akan memberikan manfaat kepada ramai orang. Jadi Alhamdulillah pada malam ini kita akan bersama dengan seorang yang berada di bawah Dream Team Tadabbur Center. Untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, kita mempunyai satu tim ataupun pasukan yang hasrat Tadabbur Center untuk melatih mereka ini bagi meneruskan legasi Tadabbur Center pada masa akan datang. Jadi pada malam ini kita bersama dengan, saya rasa anda semua tidak asing lagi dengan Ustazah Nuraini Maddin ataupun nama glamournya Ustazah Noni. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah begitu ceria untuk berkongsi pandangan mengenai buku yang akan kita kupas pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, seperti yang tertera di poster kita, pada malam ini kita akan melihat dan menggali sebuah buku yang saya rasakan menarik. Okey, sebuah buku yang berkaitan dengan bahasa Al-Quran. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan bahasa Arab merupakan tool ataupun alat untuk kita memahami kandungan Al-Quran dengan lebih mendalam. Jadi Alhamdulillah pada malam ni Ustazah Noni memilih sebuah buku yang saya rasakan sangat-sangat dekat dengan diri saya sebagai seorang pensyarah dalam bidang bahasa Arab. Dan sebelum kita mulakan perbincangan pada malam ini, suka untuk saya membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat bagaimana kitab-kitab terdahulu banyak memperbincangkan tentang kepentingan bahasa Arab dalam memahami Al-Quran. Okey, antaranya kitab yang dikarang oleh Syekh As-Samarra'i, sebuah kitab yang saya rasakan sangat penting untuk kita mendalami dan juga memahami bahasa Arab, iaitu Ala Tariq Tafsir Al-Bayani. Ada 2 juzuk dan saya melihat buku ini juga ada kaitannya dengan apa yang bakal dikupas oleh Ustazah Noni pada malam ni. Jadi untuk memulakan perbincangan kita pada malam ni, kita akan agak santai, tidak terlalu formal. Jadi untuk memulakan perbincangan kita pada malam ni, mungkin Ustazah Noni boleh ceritakan sikitlah buku ni, tentang apa buku ni, siapa penulisnya, siapa penerbitnya, berapa halaman buku ni, kok ada orang nak baca nanti, nak beli dan mendalami apa yang terdapat dalam buku ini, dan kat mana nak dapatkan buku ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Azrul Azlan selaku guru kami, selaku moderator pada malam ini. Tuan perempuan yang akan rakan-rakan kenalan dan sahabat-sahabat sekalian di Tadabbur Center dan juga rakan-rakan penonton.
Doktor, pertamanya doktor, saya ketak bukan pasal apa. Yang pertamanya dengan seorang saya orang kata apa, dihostkan oleh seorang pensyarah bahasa. Jadi yang keduanya saya difahamkan dan dimaklumkan penulis buku ini juga akan bersama dengan kita. Maksudnya akan menonton. Jadi kita nak tengok menonton. Untuk saya kalau tersalah kata, saya mohon maaf. Jadi insyaAllah pada malam ni dalam book review selaku Dream Team, salah seorang Dream Team yang ada, sampai turn saya untuk ceritakan sebuah buku tuan-tuan perempuan. Buku insyaAllah keunikan dan keindahan bahasa Al-Quran. Kalaulah boleh lihat di skrin. Dan buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Zain Mahmud, merupakan pensyarah kanan di Jabatan Bahasa Arab, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias, Kota Baru Kelantan. Dan beliau sebenarnya merupakan mantan dan dekan Fakulti Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Negara Brunei Darussalam. So, subhanallah, tabarakallah. Buku ini buku yang sendahan bahasa Al-Quran. Maka kita akan lihat pelbagai keunikan dan keindahan bahasa Al-Quran di dalam Al-Quran. Yang pertama sekali saya nak sebutkan sebelum muka surat berapa dan sebagainya. Buku ini doktor, tuan-tuan perempuan, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Mempunyai 272 halaman. Dan saya kena sebut benda ni walaupun mungkin sebahagian tidak merasakan penting, tetapi sebagai seorang pembaca, saya rasa apabila diterbitkan ataupun membeli sebuah buku yang dalam hardcover ataupun lit keras, dia lagi seronok. Disebabkan kadang-kadang pembaca buku ni dia baca di bus stand, di everywhere kan. Jadi terselamat insyaAllah. So ni antara features ataupun detail buku ini. Penulisnya bernama Dr. Muhammad Zain Mahmud, seorang pensyarah Fakulti Bahasa Arab, dan juga diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 272 dan hardcover. So ini antara gambaran asal buku ini, gambaran asli buku ini, dan juga ditulis dan disusun dalam 5 bab doktor. 5 bab yang mana bab permulaannya adalah dimulakan dengan perbincangan isu mukjizat Al-Quran. Bab yang kedua tentang huruf Al-Quran. Bab yang ketiga tentang perkataan Al-Quran. Bab yang keempat contoh keindahan dan keunikan bahasa daripada surah Al-Quran. Dan yang kelima disusun dengan membawa beberapa contoh dan cerita tentang kesan dan daya tarikan Al-Quran yang ada, yang telah memberi kesan oleh kepada sebahagian dan kebanyakan manusia lah. So sebenarnya juga bagi pandangan saya sangat cantik, bermula daripada mukjizat, kemudian dijelaskan dengan huruf, kemudian perkataan, kemudian surah dan juga kesan dan daya tarikan Al-Quran itu sendiri. Itu sekadar permulaan lah doktor. Ya, Alhamdulillah, satu mukadimah yang jelas tentang direction buku ini, apakah kandungan yang terdapat di dalam buku ini. Dan saya rasakan banyak poin-poin yang ketika mana saya belajar di Jordan dulu dijelmakan kembali bila mana Ustazah Noni sebutkan tentang contohnya Lataif Quran yang melihat bagaimana peranan huruf dan juga perkataan, memahaminya, dan apakah peranan aspek bahasa yang menyebabkan kita dapat memahami setiap ayat-ayat yang kita baca tu dengan lebih mendalam. Jadi untuk melihat buku ini dengan lebih mendalam, satu soalan Ustazah, pasal apa pilih buku ni kan? Banyak lagi buku yang terdapat di luar sana. Mesti ada keistimewaan yang menyebabkan Ustazah ambil buku ni dan nak bersetuju untuk membedah buku ini pada malam ni. Mungkin boleh kongsi dengan semua para penonton. Okey doktor, terima kasih doktor. Doktor pernah cakap Kedah doktor kan?
Okey, pasal apa saya pilih buku ni, secara umumnya ada dua sebab lah doktor dan tuan-tuan puan. Yang pertamanya mungkin kerana latar belakang pengajian atau latar belakang pendidikan saya itu ijazah pertama juga dalam bahasa Arab. Jadi menyebabkan orang-orang bahasa walaupun mungkin dia tak menguasai perbincangan dia jadi seronok nak baca. So itu mungkin benda pertama secara personal lah. Saya suka disebabkan ada perbincangan-perbincangan dan kajian-kajian bahasa bermula daripada huruf sehingga surah. Dan yang keduanya mungkin menjadi seronok untuk saya dan kita semua juga adalah kerana buku ini apabila dia penulis memaparkan contoh mukjizat daripada surah, penulis memaparkan ataupun mengambil contoh satu surah yang saya kira sangat dekat dengan kita doktor, iaitu surah Al-Mu'minun. Walaupun surah Al-Mu'minun barangkali kebanyakan daripada kita kata tak baca sentiasa lah doktor kan. Tak seperti surah Al-Mulk, tak seperti surah Al-Kahf pada hari Jumaat ataupun hari Khamis malam dan sebagainya. Maksudnya walaupun itu jarang kita baca, dan kita tak hafal lah, akan menjadi dekat dengan kita. Lalu saya merasakan surah ini antara yang sepatutnya menjadi kajian dan sentiasa menjadi bacaan kita. Jadi bila Dr. Muhammad Zain tampilkan surah Al-Mu'minun sebagai salah satu contoh surah yang dibedah, ia menjadi satu orang kata kesan yang sangat menarik kepada pembaca. Jadi dua reason ini mungkin saya kira agak personal lah untuk saya doktor. Dan saya nak share sebab mungkin sebahagian daripada kita merasakan alamak macam jauh lagi lah nak faham unik dan indah bahasa ni, macam kena belajar dulu bahasa Arab dan sebagainya, tanpa menafikan doktor bahawa sebenarnya bahasa Arab merupakan seperti mana doktor sebut tadi, sangat cantik kalau kita belajar juga bahasa Arab dan belajar Quran. Jadi bila Dr. Muhammad Zain tampilkan buku ini, dapat memberi gambaran awal bagaimana kecantikan bahasa, memberi semangat untuk kita lebih belajar memahami bahasa Al-Quran, insya-Allah. Baik, saya sebenarnya nak mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Zain sebab apa? Sebab Dr. Muhammad Zain melengkapkan usaha-usaha yang dijalankan oleh penulis-penulis terutamanya di Malaysia. Sebab kita tengok penulis-penulis di Malaysia kebanyakannya fokus kepada surah-surah yang popular. Okey, tapi Dr. Muhammad Zain memilih surah Al-Mu'minun dan saya rasakan bila disebut qad aflahal mu'minun itu falah itu adalah kejayaan di dunia dan juga akhirat, patut diberikan tumpuan. Patut kita sebagai umat Islam mendalami surah ini, jangan kita duk tengok surah-surah yang popular. It's okay, teruskan kalau nak mendalami surah-surah yang popular. Tapi apa salahnya kita melihat bagaimana pembahagian manusia dalam Quran. Kita ada Al-Kafirun, Al-Mu'minun, Al-Munafiqun dan saya rasakan ketiga-tiga surah ini perlu diberikan perhatian sebab kita takut kita terjatuh dalam golongan yang tidak sepatutnya. Jadi surah Al-Mu'minun menceritakan bagaimana untuk kita menjadi orang yang beriman, ciri-ciri orang beriman, dan surah Al-Kafirun memberitahu kepada kita the don'ts, benda-benda yang tidak patut kita lakukan, dan surah Al-Munafiqun juga memberikan satu pengajaran kepada kita jangan terjerumus ke dalam kancah kemunafikan ini. Jadi saya rasa sangat penting. Terima kasih, jazakumullah khairan saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Zain yang mengambil inisiatif ini untuk menerangkan kepada orang ramai tentang surah Al-Mu'minun. Jadi Ustazah, saya tahu dalam buku ni sangat-sangat bernilai. Saya nak minta Ustazah sebutkan 3 kandungan yang paling penting yang Ustazah rasa macam best sangat bila tengok dekat kandungan tu. Ini best sangat ni dan mungkin boleh share dengan penonton kita. Silakan. Okey, terima kasih doktor. Barakallahu fiik. Baik, seperti mana yang saya sebutkan tuan-tuan perempuan, buku ni ada 5 bab, yang mana bab pertama adalah berkaitan dengan penerangan, syarat-syarat mukjizat dan juga detail-detail tentang mukjizat. Yang kedua, bab kedua adalah huruf, bab ketiga adalah perkataan, bab keempat adalah surah dan juga bab kelima adalah kesan dan daya tarikan. Baik.
bila cerita doktor punya question berkenaan dengan 3 konten, saya tak dapat nak lari daripada berkongsi dengan doktor dan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan 3 bab. Tapi jangan risau, kita tak share semua lah doktor kan. 3 bab daripada 5 bab ini iaitu bab yang menjadi tumpuan saya kira yang bab yang ketiga iaitu bab yang menceritakan bab yang kedua yang menceritakan tentang huruf Al-Quran, dan yang ketiga perkataan, dan yang keempat surah. Baik, saya nampakkan dahulu perkaitan di antaranya. Kenapa saya kata nampak penyusunannya sangat-sangat cantik, subhanallah, kerana dimulakan dengan apabila bab 1 dimulakan dengan mukjizat. Kadang-kadang mungkin kita rasa macam apa itu mukjizat, masih lagi berteka-teki apa itu mukjizat, adakah Al-Quran saja yang dapat perkataan mukjizat itu, dan apakah contoh-contoh mukjizat di dalam Al-Quran. Jadi didatangkan dengan praktikalnya dalam bab 2, 3 dan juga 4, iaitu mukjizat daripada sudut huruf, dari sudut perkataan, dan tentang surah Al-Quran tadi. Baik, setiga konten itu tuan-puan, saya nak ambil satu bab, satu konten. Sebagai misal, di dalam bab 2, penulis Muhammad Zain menceritakan tentang huruf Al-Quran. Huruf Al-Quran erti perbincangan huruf ni doktor sangat panjang. Sebagai misal kenapa ada perkataan ini yang hurufnya dijatuhkan atau digugurkan, dan kenapa ada perkataan lain yang hurufnya diwujudkan. Kita ambil satu contoh iaitu pada kalau ada sebahagian mungkin ada sebahagian tuan-puan yang dah ada buku ni dan yang belum ada boleh dapatkan melalui Dr. Muhammad Zain sendiri ataupun anak-anaknya, anak-anak beliau, sebab saya dapatkan daripada anak beliau. Mungkin anak-anak kepada Dr. Muhammad Zain boleh bantu untuk komen agar mungkin ada rakan-rakan yang tanya macam mana ataupun terus dapatkan daripada Dewan Pustaka, Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, sebagai contoh pada muka surat 77 doktor, salah satu bentuk yang ditampilkan melalui mukjizat atau menceritakan tentang kelebihan dan kehebatan, keunikan Al-Quran melalui huruf, iaitu pada muka surat 7 contoh huruf ta. Okey, kenapa dalam surah Al-Kahfi, mungkin sebahagian daripada kita dah ramai yang tahu, mungkin ada yang tak tahu lagi. Okey, huruf ta ada pada ayat perkataan yang sama, iaitu pada ayat 78. Adanya perkataan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada ayat 78 surah Al-Kahfi, kita akan jumpa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Maka perkataan itu tastati' adanya ta, dan dibandingkan dengan pada ayat yang ke-82 iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Perkataan yang sama yang kalau kita tengok terjemahan pun sekitar terjemahan yang sama berkaitan. Maka Dr. Muhammad Zain membantu kita untuk memahami kenapa pada perkataan itu perkataan pertama ada huruf ta, perkataan kedua tiada huruf ta, iaitu kerana pada makna ayat itu, penceritaan ayat pada 78 itu, sebagai misal Nabi Musa alaihi salam belum memahami apa yang dibuat ataupun apa reason kepada tindakan at-tadhir. Berbanding dengan ayat 82, ketiadaan huruf ta itu meringankan lagi pada sebutan dan lisan kita, dan sekaligus memberi makna bahawa dah hilang daripada kegelisahan dan dah lapang dada disebabkan sudah mengetahui. Okey, ini konten pertama yang saya rasa saya kena share dengan tuan-puan. Bentuk kemukjizatan Al-Quran itu melalui ketiadaan dan keberadaan satu huruf di dalam sesebuah perkataan, memesan kepada pemahaman dan juga makna. Dan juga konten yang kedua doktor, kalau saya boleh lanjutkan, iaitu pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga iaitu perkataan. Segala perkataan, tadi kita bincang tentang huruf tuan-puan, iaitu ada huruf ta dengan tak ada huruf ta. Sekarang pada perkataan, dan ini antara contoh sahaja, ada banyak lagi yang Dr. Muhammad Zain tampilkan di dalam buku ini yang sangat berharga. Antara lain tuan-puan boleh tengok juga
Salah satunya adalah doktor tampilkan penggunaan perkataan ini, kenapa bukan ini. Mungkin kalau sebahagian kita kan yang especially yang ada sedikit asas bahasa Arab, ya, tanpa menafikan yang lain, insya-Allah boleh belajar. Tapi contohlah kadang-kadang kita yang dah ada basic sikit-sikit lah doktor kan. Kadang-kadang kita pun baca tertanya lagi kenapa perkataan ini, kenapa bukan perkataan ini, kan. Sebagai misalnya dalam kisah kelahiran ataupun ketika mana diberitakan dengan akan adanya zuriat dan melibatkan kelahiran dalam kisah Nabi Zakaria alaihi salam, juga kisah Sayyidatina Maryam alaihi salam ketika mana didatangi para malaikat untuk bagi tahu tentang akan dapat zuriat, Allah menggunakan perkataan yang berbeza. Kalau tuan-puan boleh lihat pada surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Sadaqallahul azim. Saya baca ayat doktor. Okey, dalam kisah ini pada ayat surah Ali Imran ini adalah kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Maka Allah menggunakan perkataan yaf'alu berbanding dengan dalam ayat 47 surah yang sama, surah Ali Imran juga, dalam kisah Sayyidatuna Maryam Allah menggunakan perkataan yakhluqu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Sadaqallahul azim. So dalam kalau kita tengok dua-dua ayat ini pun tuan-tuan, qala kadzalikallah, dalam surah dalam cerita Sayyidatuna Maryam pun qala kadzalikillah. Kemudian di belakang ada ma yasha, sama di belakang. Hanya menukarkan satu perkataan. Subhanallah. Allah menggunakan yaf'alu dalam kisah Nabi Zakaria berbanding dengan yakhluqu dalam kisah Sayyidatuna Maryam. Maka ini yang Dr. Muhammad Zain bantu kita untuk memahami kenapa ataupun apakah hikmah dan apakah uniknya perkataan yaf'alu berbanding yakhluqu, dan kenapa Allah menggunakan yakhluqu dalam kisah Sayyidatuna Maryam berbanding dalam kisah Nabi Zakaria. Dan konten yang ketiga doktor, saya bawa kepada bab yang keempat. Seperti mana yang doktor bantu kita fahamkan tadi kan, dalam Al-Quran ada 3 surah yang sangat-sangat perhatian. Dan bila cerita tentang surah Al-Mu'minun, sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan, kita semua sebagai Muslim menjadi orang mukmin. Jadi dalam surah ini doktor Dr. Muhammad Zain dia tak cerita semualah. Beliau syarahlah 118 ayat. Cuma memberi bantuan kepada kita pada awal ayat ini daripada sudut menceritakan apakah munasabah ataupun keterikatan antara hujung surah Al-Hajj, iaitu surah yang ke-22, dengan surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Itu prasyarat kejayaan di dunia dan di akhirat, keuntungan dan kebahagiaan seorang mukmin. Syarat dia adalah iman itu sendiri. Kemudian diikuti dengan syarat-syarat lain. Maka Dr. Muhammad Zain menceritakan secara detail apakah syarat-syarat tersebut, daripada solatnya, daripada meninggalkan perkara yang sia-sia, khusyuk dalam solat dan sebagainya. Dan apa yang menarik doktor dan tuan-tuan dan perempuan, kalau kita lihat dalam bab keempat ini, Dr. Muhammad Zain sangat detail. Walaupun tidak menghabiskan surah Al-Mu'minun itu semua, tak habiskan ayat, namun setiap yang menjadi syarat kepada kejayaan itu didetail cantik. Saya ambil satu misalnya, sebagai misal kalau tengok kenapa ya dalam surah Al-Mu'minun itu dimulakan dengan ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, telah berjaya. Kenapa digunakan dalam fa'il ditambah menggunakan qad dengan keadaan qad ataupun telah, dan digabung jalinkan dengan fa'il madhi. Dan berikutnya kalau kita tengok pada ayat yang kedua, sebagai contoh penggunaan khashi'un, iaitu dalam sirah ismiyah ataupun dalam bahasa Melayu kita kata nama, dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai noun. Jadi Dr. Muhammad Zain menceritakan kenapa ataupun apa hikmah pada ayat kedua Allah ceritakan dalam keadaan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka
bagi idea kepada kita kenapa ataupun apakah hikmah Allah gunakan dalam nama berbanding kata kerja. Kalau kata kerja ni verb lah. So kenapa Allah tak guna dalam perkataan fa'al ataupun verb tetapi digunakan dalam bentuk kata nama. Maka Dr. Muhammad Zain tidak hanya mendatangkan persoalan tetapi juga menceritakan jawapan agar kita memahami dan dapat implement benda ni lah dengan jawapan dia. So ada lagi pelbagai konten lain doktor, tapi saya cukup share 3 konten terbesar ini, setiap satu daripada setiap bab yang menjadi nadi lah saya kira kepada buku ni. Wallahualam. Baik, saya rasa kupasan yang sangat baik oleh Ustazah Nur ni. Sebelum kita meneruskan sesi kita pada malam ni, alhamdulillah pada malam ni kita bersama dengan Dr. Muhammad Zain yang sudi singgah di page kita pada malam ni. Maka kami dengan rasa rendah diri mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Zain kerana sudi bertandang di sini. Dan makluman tuan-tuan dan puan sekalian, kalau nak beli buku ni boleh terus menghubungi nombor yang tertera di bahagian komen yang telah ditulis sendiri oleh Dr. Muhammad Zain. Jadi kalau kita jumpa Dr. Muhammad Zain, kita kata ala ra'si wal ain kan, orang yang menulis buku ini, siapalah kita untuk mengkritik dan sebagainya. Cuma Ustazah mungkin yang Ustazah sebutkan tadi, buku ini tidak lengkap keseluruhannya dijelaskan keseluruhan ayat, betul? Jadi mungkin pandangan Ustazah sendiri mungkin ada ruang-ruang yang boleh diperbaiki. Sekali lagi saya cakap ala ra'si wal ain, mungkin tulis ataupun Dr. Muhammad Zain ataupun tulis-tulis lain boleh melihat sudut-sudut yang boleh ditambah baik dan seterusnya untuk berikan manfaat kepada orang ramai. Ya, silakan. Okay. Seperti mana yang doktor sebutlah, terima kasih yang pertamanya Dr. Muhammad Zain sudi bertandang, dan minta maaf doktor kalau ada yang tersalah cakap dan sebagainya. Namun sebagai pembaca saya kira ada beberapa benda yang kalau saya berhasrat untuk dapat lagi lah, maksudnya dapat more daripada apa yang ada ni. Kalau saya boleh cadangkan, mungkin satu yang pertamanya, kalau saya sendiri tak puas lah doktor, walaupun sebenarnya saya faham awal surah Al-Mu'minun ini didatangkan oleh Dr. Muhammad Zain sebagai contoh, dan memang tajuk bab keempat ni pun doktor memang didatangkan dengan namanya contoh keindahan penggunaan bahasa dalam surah Al-Quran. So kita memahami ruang yang ada mungkin sedikit limit ataupun terhad kerana didatangkan hanya contoh. Jadi mungkin ruang penambahbaikan yang saya cadangkan mungkin daripada sudut konten boleh diperbanyakkan lagi. Namun sebenarnya doktor, kalau kita nak kata tak cukup tu, kita dah dapat idea dah. Sebenarnya kalau saya sebagai seorang pembaca, saya dah nampak dah stages untuk mukjizat Al-Quran ini, dah nampak stages dia. Yang pertama pergi kepada huruf, yang kedua pergi pada perkataan, yang ketiga pergi pada surah. Dah nampak stages dia dah cantik, dan mungkin itu yang pertama yang saya sebutkan, rasa tak puas lah doktor. Surah Al-Mu'minun ni cerita tak habis lah, cerita macam tu. So saya berharap doktor dapat terbitkan lagi sebagai contoh kitab yang kita kata sempurna untuk pembedahan ataupun review surah ini secara kamil. Namun dari penyusunan konten, saya mungkin mencadangkan sebagai orang kata apa, saya tak berani nak kata saya anak muda doktor, tapi katakan mungkin memahami situasi sekarang yang sebahagian besar pembaca mungkin lebih selesa kalau sekiranya ada mind mapping ataupun infografik, walaupun sebenarnya kalau bagi kita pandang konten ini sudah cukup sempurna, maksudnya tak perlu kepada infografik dan sebagainya. Namun mungkin sebagai alternatif untuk menarik minat, sebab kalau kita tengok bila tajuk buku ni doktor, keunikan dan keindahan bahasa Al-Quran, mungkin orang rasa berat. Mungkin wallah yang bersebab mungkin orang yang dah ada basic dia rasa macam seronok lah, teruja. Jadi mungkin salah satu alternatif ataupun penambahbaikan saya kira yang mungkin boleh dicadangkan adalah daripada sudut penyediaan infografik agar nampak lebih kita kata apa tersusun. Namun doktor tak ada setakat saya baca ni alhamdulillah tak ada lah kita kata tak faham poin ni kat mana, tak sambung ke tak ada, sebab nampak
penyusunannya sangat baik. Kalau sebut ada 4 benda, ada 4, 1, 2, 3, 4 tersusun. Cuma mungkin boleh gunakan warna sebagai misal pertama, kedua dengan perbezaan warna, atau menyusun dalam bentuk poin yang lebih kemas barangkali. Itu saya kira antara ruang penambahbaikan yang saya share. Namun sekali lagi doktor, ala ra'si wal aini, saya bukanlah kita kata mengkritik doktor, siapalah saya untuk mengkritik. Cuma saya rasa macam khidmat doktor ni sangat besar untuk kami sebagai penuntut ilmu dan boleh diketengahkan lagi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustazah Noni. Saya rasa cadangan Ustazah Noni itu sangat-sangatlah baik sebab saya pernah mengalami teguran yang sama bila menulis buku. Okay. So orang kata buku sebab kita nak tackle orang muda ni. Jadi Betul. ni nak satu yang instant. Maka instant caranya adalah dengan kita menyediakan infografik dan sebagainya. Sebab itulah buku yang terbaru yang saya keluarkan, buku surah Al-Fatihah itu penuh dengan infografik dan juga gambar supaya memudahkan orang faham. Jadi mungkin para penulis di luar sana mungkin kita boleh memperbaiki dari sudut kita nak mendekati orang-orang muda ini. So mereka lah yang akan menjadi generasi yang menyambung warisan mendidik anak-anak nanti. Okay? Semoga bila mana kita menjadikan agenda Al-Quran di dalam rumah itu sebagai satu keperluan utama, moga-moga kita bertemu dengan saudara mara kita di syurga nanti, insya-Allah. Tapi dengan syarat kita meneruskan legasi Al-Quran itu di rumah dan menjadikan Islam itu sebagai tata cara hidup. Okey. Jadi sebelum kita meneruskan pada soalan yang seterusnya, Ustazah, ni soalan cepu cemas lah. Aduh. Okey, kalau lah Ustazah diberikan peluang untuk menulis sebuah buku, apakah buku itu? Doktor, Masya Allah, soalan cukup cemas, sangat mencemaskan. Wallahualam bissawab, doktor, kalau saya diberi peluang untuk menulis, memang saya suka tulis sebegini. Maksudnya daripada sudut lataif, Qur'aniyah, maksudnya daripada sudut kehalusan, keindahan, susun atur perkataan, pemilihan perkataan, gugur dan adanya huruf, yang melibatkan juga mungkin furuq lughawiyah ataupun perbezaan perkataan lah. Hikmah, apakah hikmah penggunaan ini. Maksudnya sebab tu doktor dia jadi macam personal lah, dia jadi macam okey, sebab apa pilih buku ni, sebab memang menepati minat dan passion saya. Saya suka baca yang macam ni. So kalau buku tu buku yang tidak ada tajuk doktor, tapi kontennya sekitar begini, yang ada huruf, perkataan dan juga surah yang menampakkan keindahan Al-Quran dan keunikannya lagi. InsyaAllah doktor doakan. Siapnya buku itu insyaAllah. Dan pada bersama kita bersama akan berikan semangat dan doa kepada Ustazah untuk menyiapkan buku tersebut insyaAllah. Okey, jadi Ustazah, untuk maklumat sedikit perkongsian ketika mana saya berada di Jordan bersama dengan guru saya Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dulu saya kurang mengaitkan bahasa Arab ni dengan Al-Quran sebab saya duk fokus kepada adab, kepada bahasa itu sendiri. Tapi bila masuk kepada perbincangan, bila duduk dengan Syekh Salah, terasa keindahan Al-Quran itu, terasa nikmatnya apabila kita belajar bahasa Arab dan pada masa sama kita baca Al-Quran. Jadi seperti yang Ustazah sebut, seperti yang ditulis oleh penulis kita pada perbincangan malam ini, dari sudut huruf, dari sudut perkataan, dari sudut ilmu munasabah itu jarang dilontarkan di dalam penulisan. Tapi mutakhir ini kita lihat ramai asatizah yang mula membongkarkan ilmu ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada penulis buku yang kita sudah review pada malam ini dan juga Ustaz Syahri Abdul Rahman yang telah memulakan ilmu munasabah ini, dan kita harapkan semoga ada lebih ramai lagi orang yang berada dalam bidang bahasa tetapi memberikan khidmat kepada Al-Quran. Masya-Allah. Cuma Ustazah, bila menyebut tentang bahasa, kan, tidak semua orang, terutamanya masyarakat awam ni faham dari sudut bila sebut takdim wa takhir, munasabah ayat yang depan dengan ayat yang belakang, kemudian makna perkataan, kemudian dari sudut sirah macam mana, dari sudut jamak, mufrad, musanna. Jadi nak faham, orang awam nak faham tu agak sukar. Okey. Cuma saya nak bawa kata-kata As-Samirra'i dalam kitab al-tafsir al-tariqi ini. Dia kata aku berharap
para pembaca yang bukan dalam bidang ini supaya bersabar. Bersabar sedikit untuk Masya membaca Allah. buku-buku sebegini. Jadi mungkin Ustazah dah tengok, dah baca buku ini, sejauh mana orang awam boleh mengikuti buku ini? Silakan. Baik, subhanallah, masya Allah, wa bihi nasta'in. Persoalan yang takut nak jawab juga, Doktor. Sebab kalau nak komen tentang orang awam, percayalah, mungkinlah kita kata kita yang belajar bahasa Arab ni pun tak habis lagi. Tak habis lagi faham pun khazanah bahasa di dalam Al-Quran dan sebagainya. Dan cuma, Doktor, mungkin saya boleh menjawab dengan membuat sedikit pendahuluan, iaitu antara salah satu konten yang dipaparkan oleh Dr. Muhammad Zain dalam buku ini, menariknya adalah doktor mendatangkan kecantikan, keindahan, kehalusan dan keunikan bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab biasa. Mungkin kita setengah-setengah kita kadang-kadang kan, Doktor, mungkinlah wallahu a'lam bissawab, mungkin kita rasa macam bahasa Arab itu bahasa Arab Al-Quran, ataupun yang kita tuturkan sehari-hari itulah bahasa yang sama. Jadi antara kecantikan konten buku keunikan dan keindahan bahasa Al-Quran yang disusun oleh Al-Fadil Dr. Muhammad Zain ini, iaitu pada bab pertama Mukjizat Al-Quran, awal-awal lagi dah doktor dah bagi tahu perbezaan dan juga membuat sedikit perbandingan dan mendatangkan kecantikan bahasa Arab Al-Quran berbeza dengan bahasa Arab yang biasa-biasa kita sembang, komunikasi, penulisan, sajak dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk menjawab soalan ini, yang pertamanya, tuan-puan, sebagai orang awam, kita lah termasuk saya, bila masuk bab 1 ni, mukjizat ini, bila doktor dah tulis dah dekat kita perbezaan bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa Arab biasa, itu dah bagi idea dekat kita seperti mana yang Dr. Azrul dah bantu kita. Maksudnya datangkan perkataan, sabar sikit lah. Maksudnya kena sabar sikit lah nak baca benda-benda macam ni. Memang takkan kita kata takkan faham dan pandai dalam masa sehari. Bahasa Arab komunikasi pun kena berhari-hari, apatah lagi bahasa Arab Al-Quran. Jadi saya kira untuk orang awam sangat bersesuaian. Saya kira pada pandangan saya, wallahu a'lam bissawab, kerana doktor dah bantu kita untuk bagi perbezaan. Rupanya berbeza. Jadi kena pulun mengaji lagi lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira sangat bersesuaian untuk kita, walaupun yang daripada kita tak ada basic Arab dan sebagainya. Saya melihat buku ini sebagai salah satu sumber untuk memberi semangat dan motivasi kepada kita orang awam untuk lebih mendalami bahasa Arab Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri. Saya kira itu sebagai semangat. Sebab doktor, bila kita tengok dalam ni, Dr. Muhammad Zain dah datangkan kecantikan melalui contoh-contoh. Apa yang saya suka adalah bukan sekadar mendatangkan contoh tetapi juga penerangan. Bukan sekadar persoalan tetapi memberi kita jawapan. Kenapa digunakan dalam kata nama, tidak digunakan dalam kata kerja, kenapa didahulukan, takdim takhir yang kita sebut, kenapa didahulukan perkataan ini tidak dan diakhirkan perkataan ini. Saya kira sebagai orang awam kita akan dapat idea. Ini antara bentuk-bentuk i'jaz Quran, kemukjizatan Quran, luar biasa dan seninya Al-Quran. Kita dah dapat idea dan kita dah nampak dah gaya. Contoh doktor, macam tadi kita sebutkan, kenapa khasyi'un? Kenapa Allah gunakan dalam bentuk kata nama berbanding dengan kata kerja? Jadi bila kita kata kata nama, Muhammad Zain dah bantu kita, kata nama kebiasaannya membawa maksud penetapan ataupun konsistensi berbanding dengan kata kerja. Jadi sekaligus membantu kita untuk memahami komunikasi dan interaksi secara asas. Bila kita jumpa kata nama lain di dalam Al-Quran, sekaligus secara asas lah ya tuan-puan, secara asas kita dah boleh anggap, kenapa Allah guna perkataan fa'ilun, kenapa Allah guna mu'ridun sebagai misal lah. Jadi memberi idea, memberi semangat dan motivasi untuk kita lebih memahami. Dan apa yang saya rasa bersesuaian juga untuk kita orang awam doktor dan sangat membantu terutamanya kita sebagai penuntut ilmu. Saya suka buku ni selain pada kontennya yang sangat membantu, Dr. Muhammad Zain tidak terlepas juga daripada membantu kita memberi footnote.
Sebab kadang-kadang ada sebahagian buku yang kita baca seronok, sangat membantu kita, tetapi penulis tidak menulis footnote ataupun endnote, apa orang panggil nota kaki. Jadi contohnya mungkin sebahagian daripada kita yang berkesempatan, berkebolehan untuk membuat bacaan dan rujukan lanjut untuk kajian lanjut, boleh mencari bacaan lanjut di dalam senarai buku di bahagian nota kaki yang ada. Jadi Dr. Muhammad Zain dah tulis dah kontennya dan dah tulis juga rujukan yang diambil. Jadi kita sebagai pembaca boleh membuat rujukan lain melalui nota kaki tersebut. Saya kira sangat bersesuaian insya-Allah untuk orang awam baca. Wallahualam. Baik, saya rasa satu pencerahan kepada orang ramai. Maka yang sedang menonton pada malam ni boleh terus menghubungi nombor yang tertera di bahagian komen yang telah diletakkan oleh Dr. Muhammad Zain sendiri untuk membeli buku ni. Saya pun sebenarnya belum memiliki buku ni, insya-Allah akan terus memiliki buku ni, insya-Allah menghubungi Dr. Zain dalam jangka masa yang terdekat. Ustazah, tadi Ustazah sebut tentang orang awam tadi kan. Sekiranya Ustazah diberikan peluang untuk mengajar orang awam buku ini, dan saya yakin yang mengikuti kita pada malam ini juga ada ustaz dan juga ustazah. Jadi apa cara yang terbaik untuk mengajar orang awam menggunakan buku ini? Baik, wallahualam bissawab doktor. Perbetulkan saya kalau saya salah dalam memberi jawapan ni doktor. Macam mana nak ajar orang awam melalui buku ini? Bagi pandangan saya doktor, sesiapa saja, saya, doktor dan kita semua, bila kita nak mula membantu masyarakat untuk memahami lebih lanjut tentang keunikan dan keindahan bahasa Arab, buku ini kalau sekiranya dijadikan buku teks ataupun buku rujukan, saya kira sangat cantik sebab telah dimulakan dengan, saya sifatkan sendiri dengan teori, iaitu memahami kehebatan Al-Quran dengan perkataan mukjizat. Sebab kadang-kadang kalau kita lompat terus kepada praktikal ataupun menampakkan huruf terus ataupun semua, dia tak faham. Mungkin dia rasa macam itu sekadar seni. Itu sekadar orang kata apa? Kebetulan. Tetapi tidak didahulukan dengan teori. So bagi saya, bila Dr. Muhammad Zain datangkan dengan teori, sangat membantu kita memahami apa yang akan kita jumpa selepas ini daripada sudut huruf, daripada sudut perkataan, dari sudut surah dan kesan kepada, sebab bab 5 doktor. Jadi maksudnya kesan kepada kehebatan Al-Quran ini disusun pada bab kelima. Jadi kalau saya lah, pesanan untuk saya dan kita semua, saya pandangan mulakan dengan teori, iaitu menceritakan bentuk-bentuk mukjizat Al-Quran, syarat-syarat dan sebagainya. Dan kemudian dilanjutkan kepada huruf, surah, perkataan dan surah. Cuma saya doktor personally, kalau saya rasa sangat cantik juga sekiranya kita sebagai seorang pendidik, pengajar, orang kata apa, membedah sesebuah surah dengan detail lah doktor. Maksudnya contohnya mungkin tajuk huruf, tajuk perkataan, melalui surah-surah lazim yang sentiasa digunakan atau dihafaz dan dibaca, surah-surah popular di sisi masyarakat. Mungkin orang kata apa, kita mula dengan surah Al-Fatihah misalnya. Jadi mungkin boleh membedah daripada sudut huruf perkataan melalui surah Al-Fatihah. Dan itu antara yang dah dibuat oleh Dr. Azrul dan juga Ustaz Yusuf Arba'in kan. So ini sekadar saya rasalah doktor. Maksudnya kita memulakan dengan surah-surah yang basic, tetapi mengambil sudut huruf perkataan itu sendiri melalui, dan applicationnya ataupun implementationnya melalui surah-surah yang popular. Sebab nak tengok orang awam kan doktor, saya punya pandangan kadang-kadang kalau kita pergi terus surah yang besar-besar, surah yang panjang-panjang, mungkin agak berat. Jadi bila kita mula dengan surah lazim, dan Dr. Muhammad Zain dah datangkan kepada kita, walaupun surah Al-Mu'minun barangkali tidak popular di sisi kita, tetapi surah yang dekat yang sepatutnya kita baca, seperti mana saranan Dr. Azrul, nak tengok ada tak kita buat ciri-ciri orang mukmin ni dan sebagainya. Itu pandangan saya lah Dr. Wallahualam. Baik Ustazah, sebagai pendidik, pengalaman Ustazah memberikan jawapan yang baik bagi persoalan yang saya lontarkan tadi. Maksud kena ada tadarus.
Kena ada tingkatan dari sudut penyampaian kepada orang awam, bermula dengan minas suhulah ila su'ubah, dimula daripada yang sesuatu yang mudah kepada sesuatu yang agak sukar, mengikut tingkatan. Okey, jadi saya menyeru tuan-tuan dan puan sekalian agar kita, saya yakin kita sentiasa membaca surah Yusuf. Okey, surah Yusuf, dan kita selalu membaca ayat ni, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Semuanya kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kita berfikir. Maka berfikir itu perlukan sedikit effort, sedikit usaha untuk faham. Kalau rasa macam susah betul nak faham bahasa Arab ni, untuk faham Quran ni, jangan risau, kita belajar pelan-pelan. Di sana ada banyak kelas bahasa Arab. So slow kita belajar, lepas tu kita cuba melihat surah-surah yang pendek, bermula dengan surah Al-Fatihah dan surah-surah yang biasa kita baca dalam solat. InsyaAllah sampai itu kita melangkah sedikit demi sedikit. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita faham keseluruhan Al-Quran, insyaAllah. Okay. Jadi kita berada di penghujung rancangan pada malam ni. Mungkin kesimpulan kepada perbincangan kita pada malam ni, untuk menyimpulkan tentang sebuah buku yang saya rasakan sangat-sangat bagus untuk kita miliki. Silakan Ustazah. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-puan, saya seru diri saya dan kita semua yang pertama untuk memiliki buku ini direct daripada penulisnya. Dan seronoknya doktor, saya kena sebut benda ni sebab Dr. Muhammad Zain memang tulis walaupun saya tak minta. Subhanallah. Doktor memang tulis pesanan, selamat membaca, semoga bermanfaat, dengan sepotong ayat Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq di atas. Saya kira sangat ikhlas daripada doktor untuk kita cuba belajar dan memahami. Yang keduanya, selepas seruan mendapatkan buku, yang keduanya saya menyeru diri saya dan kita semua agar macam mana susah sekalipun mesti belajar pelan-pelan bahasa Arab. Mulalah dengan bahasa Arab asas mungkin, kemudian bahasa Arab untuk tujuan ibadah, sama ada bahasa Arab untuk kita faham bacaan-bacaan di dalam solat dan juga bacaan-bacaan kita dalam kitab Al-Quran. So itu saya seru untuk diri saya dan kita semualah, sesuai dengan buku yang saya share dengan tuan-tuan perempuan pada malam ini, keunikan dan keindahan bahasa Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah berkongsi dengan kita pada malam ni. Mungkin lepas ni kita berpeluang untuk mengadakan seminar dan sebagainya untuk kita membantu masyarakat di luar sana memahami Al-Quran. Sedikit info daripada Ustaz Syahari Abdul Rahman. InsyaAllah Tadabbur Center akan mengadakan sebuah bengkel penulisan bercorak tadabbur seharian pada bulan Ramadan nanti. Jadi ada beberapa strategi yang aktif menulis dan menerbitkan buku akan terlibat bersama untuk kita mentadabbur ayat-ayat yang berkaitan, dan juga nantikan pengumuman dari Tadabbur Center, insya-Allah. Jadi inilah sedikit sebanyak usaha Tadabbur Center. Kami lah bukanlah yang terbaik, tapi kami cuba untuk memberikan ilmu dan juga apa yang kami ada untuk manfaat masyarakat. Doakan kami, doakan Tadabbur Center akan terus berkembang, doakan Tadabbur Center agar terus memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat, dan insya-Allah kita ada beberapa buku yang kita akan keluarkan di bawah Tadabbur Center. Dan saya nak maklum kepada tuan-tuan dan puan sekalian juga, kita akan ada pada bulan Ramadan nanti satu hari satu ayat untuk kita tadabburkan. Masih dibuka pendaftaran. Sepanjang bulan Ramadan itu insya-Allah kita akan tadabbur lebih kurang 114 ayat. Okey, sebab melihat kepada 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Noni. Okeylah, panggil Ustazah Noni, dia senang sikit untuk sebelah. Dah dikenali dengan Ustazah Noni. Okey. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih banyak Tadabbur Center. Barakallahu fikum. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Okey. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang terus bersama dengan Tadabbur Center. Sekadar ini saja perbincangan kita pada malam ni. InsyaAllah nantikan kupasan buku yang seterusnya. Dan jangan lupa untuk mengikuti page Tadabbur Center ataupun di IG Tadabbur Center untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini berkenaan dengan program-program yang bakal kita anjurkan. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.